Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kelas GDPR kita pada hari ini. Jadi kita nak sambung pada topik kita dalam tajuk panjang jisim dan isi padu cecair, iaitu darab dan bahagi unit isi padu cecair. Okey, cecair. Okey, sekarang kita pergi kepada situasi yang pertama. Kita pergi kepada darab dulu. Darab. Okey, sebelum tu kita nak tahu macam mana kita nak tahu soalan ini ataupun masalah ini merujuk kepada operasi darab. Okey, kita tengok sini. Yang pertama sekali dinyatakan ada jumlah. Ya, ada jumlah. Yang pertama ada jumlah. Yang kedua dia ada bilangan. Bilangan. Okey, ada jumlah dan ada bilangan. Ini merujuk kepada operasi darab. Okey, jadi kamu darab macam biasa menggunakan sifir 5. Sebab apa darab macam biasa? Sebab dia hanya nak bagi soalan dalam liter dan dia nak jawapan dalam liter. Tak ada masalah. Okay, kamu juga boleh gunakan darab pelangi yang saya tunjuk sebelum ini. Okey, darab pelangi. Jadi kamu akan dapat sini. Dia akan dapat sini sifar. Kemudian yang sini adalah sifar. Kemudian sini adalah 40. Jadi bila kamu tambah dapat sifar 4 sifar titik. Okey, jadi itu jawapan dia lah. Jadi kamu dapat jawapan dia macam ni. Okey, ini darab pelangi lah. Ini, yang ni. Untuk oren ataupun laktis tak sesuai lah, sebab dia boleh buat tapi bagi saya tu agak tidak praktikal lah, sebab dia melibatkan satu digit saja. Okey, kamu boleh buat sama ada darab pelangi ataupun boleh buat darab lazim macam ni. Okey, seterusnya untuk situasi yang kedua sama juga, jumlah. Apa ni dia kata jumlah. Okey, jumlah. Okey, di manakah bilangan dia? Bilangan dia ada di sini. Okey, bilangan dia ada di sini dalam kotak ni. Okey, jumlah dan juga ada bilangan. Kadang-kadang dia tak sebut bilangan dalam soalan tapi dia sebut dalam gambar. Kita kena perhatikan. Matematik ni, untuk matematik ni kamu memang kena alert sebelum dia. Okey, jadi kamu akan dapat darab. Okey, untuk darab ini dia ada dua, dia nak dalam ml. Ini lain sikit, dia nak bagi liter, dia nak dalam ml. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, cara yang pertama dalam buku teks tunjuk ini ialah dia darab dulu. Darab ini kamu boleh guna sama ada ni darab lazim. Okey, lazim biasa. Darab biasa lah yang standard dalam buku teks, ataupun kamu boleh guna buah oren lah. Okey, kamu boleh guna buah oren. Buah oren ni ataupun kamu boleh guna kaedah laktis lah, lebih kurang sama je. Okey, dah selesai yang tu. Kemudian baru kita tukarkan unit dia. Maksudnya liter, ingat liter kepada mililiter. Liter kepada mililiter kena darab. Tengok dia punya formula dia didarab di sebelah kanan, ataupun gerak titik sebelah kanan, ataupun tambah sifar sebelah kanan. Okey, jadi ni dibuat konsep darab lah. Didarab kamu akan dapat nilai dia berapa. Okey, ni cara yang pertama. Okey, cara yang kedua adalah dia tukar dulu. Dia tukar soalan. Bukan ini dia tukar jawapan. Ini dia tukar soalan kepada dia tukar kepada ml dulu. Kemudian baru dia darab. Darab ini sama juga kamu boleh guna macam ni, ataupun kamu boleh guna kaedah buah oren. Okey, kaedah buah oren. Boleh guna yang tu. Okey, terpulanglah pada kesesuaian kamu. Okey, boleh. Itu kalau melibatkan perpuluhan lah. Okey, seterusnya kita pergi kalau dia melibatkan pecahan. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita tengok kaedah buku teks ni. Dia liter-liter, kita jadikan dia ni sebagai pecahan tak wajar. Nampak? Pecahan tak wajar. Okey, jadi pecahan tak wajar dia akan jadi macam ni lah. Kemudian kamu boleh guna kaedah, ini saya panggil namanya bahagi potong lah. Kaedah potong. Okey, kaedah potong kamu akan dapat nilai dia macam ni. Okey. Kalau kamu tak nak guna kaedah potong, kamu boleh buat macam ni lah. 10 darab 8 bahagi 5. Okey, itu boleh lah. Itu panjang sikit lah. Boleh juga. Okey, kalau kamu tak mahir kaedah potong, kamu boleh guna kaedah macam ni. Okay, 10 darab 8, 80. Kemudian bahagi 8, kamu akan dapat bahagilah, bahagi bentuk macam ni. Kamu akan dapat nilai dia berapa. Okey. Okey, bila yang ni, kita tengok pada situasi yang seterusnya. Ini bila dia ada bagi nombor bulat, dia ada bagi perpuluhan dan dia ada bagi pecahan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok pada gambar rajah dulu. Okey, sekarang ni kita pergi pada soalan. Lihat, hitung isi padu dalam ml bagi 100 botol.
Okey, 100 botol, nampak? Isi padu dan 100 botol ini adalah darab. Okey, jadi mana bibi? Ni bibi lah. Ini jenama bibi. Jadi 100 botol darab 0.4 sama dengan berapa ml? Ada dua cara. Cara yang pertama ini kamu selesaikan dahulu, kemudian baru kamu tukar dia. Dah selesai baru tukar. Cara yang kedua adalah kita selesaikan, kita tukar dulu. Kita tukar dahulu. Kemudian ni baru kita selesaikan. Okey, ada dua cara dah. Okey, kamu dapat jawapan yang sama. Okey, bila darab senang saja, kamu cuma tambah sifar di belakang nombor tersebut. Okey, itu darab. Okey, yang kedua dibagi dalam bentuk pecahan. Okey, pecahan. Macam mana kita nak selesaikan pecahan? Kita nak jenama ni. Okey, pecahan. Okey, paling mudah adalah kamu tukarkan dia kepada perpuluhan. Dia sangat mudah. Dia akan jadi sifar perpuluhan 5 liter. Okey, itu. Sifar perpuluhan 5 liter. Tapi dia nak dalam apa? Dia nak dalam ml. Jadi kamu boleh guna dua cara. Sama ada kamu nak tukar kepada unit dulu. Okey, dia akan jadi dia akan jadi sini adalah 500 ml. Okey. Boleh juga ataupun kamu nak selesaikan dulu. Boleh. Okey, kalau macam ni dia suruh tukar dulu lah. Okey, sebab masalah dia suruh tukar dulu, dia akan jadi sini 500 ml darab dengan 1000. Okey, ni 500 ataupun 1000 darab 500 ml lah. Ini dapat sifar perpuluhan 5 ni. Okey, ini kamu akan dapat sini jawapan dia berapa? Dia akan dapat 500, tulis 500, kemudian tambahkan 3 sifar di belakang dia. Jadi dia akan dapat 500,000 ml. So, dia nak dalam ml. Okey, itu saja. Okey, seterusnya kita lihat pada contoh. Okey, ini ada dua contoh. Yang pertama dibagi dalam bentuk perpuluhan, yang kedua dibagi dalam bentuk pecahan. Okey, yang ni dia nak dalam liter, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Yang ni dia tukar dia kepada ml kepada ml. Jadi liter kita darab macam biasa. Kamu boleh guna kaedah lazim ataupun orange. Saya nak tunjuk kaedah orange. Mula-mula kita akan buat sifar dulu. Kita akan buat bulat dulu, 2 dan 3. Kemudian ada 2 baris, 1, 2 dan 3. Kemudian kita akan gariskan dia. Okey, kita akan gariskan dia. Kenapa saya perkenalkan orange ini? Supaya kamu boleh buat dalam masa yang sekejap lah. Kalau buat lattice, kamu kena guna pembaris dan sebagainya, kena bawa, kalau tak nak baris, kena bawa buku kotak kan, buku petak tu. Jadi macam ni tak perlu. Kita A4 pun boleh. Okey, cuma dia tak cantik lah. Tapi yang kita nak lihat bukan cantiknya, kita nak lihat ialah jawapan dia ataupun cara dia. Okey, bagi orang faham. Okey, jadi kita tulis sini sifar titik tengah 39 darab di sini, sebab operasi darab 16. Okey, jadi kita tukar sini, dia akan jadi sifar 9. Okey, ini dia akan jadi sifar 3, ini akan jadi sifar. Ini akan jadi 54, ini akan jadi 18 dan dia akan jadi sifar. Okey, kemudian kita tambahkan dia. Ini dapat 4. Okey, 9 tambah 5 14, tambah 8 22. 1 ni atas. 1 tambah sifar, 1 tambah 3 4 tambah 1 5. Dan ini sifar, ini sifar. Kemudian kita tuliskan jawapan dia di bawah ni. Sifar 5 2 4. Okey, kita tengok pula kita nak letak titik. Macam mana kita nak letak titik? Kita lihat pada soalan ini. Okey, 1 dan 2 kemudian titik Jadi kita ambil 1 2 dan titik. Titik di mana? Titiknya di sini. Jadi jawapan akhir dia akan jadi 5.24 liter. 24 liter. Okey, itu jawapan akhir dia. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada seterusnya adalah melibatkan nombor bercampur. Jadi kita kena darab tambah dulu sini. Kita kena jadikan dia sebagai pecahan tak wajar dulu. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 9/4 liter. Okey, kemudian baru kita akan darab lah. Jadi 48 darab 9/4. Okey, kamu nak buat dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okey, tak ada masalah. Tapi saya guna kaedah potong lah. Sebab saya dah tahu kaedah potong, kita guna kaedah potong. Okey, sini potong 1. Sini kamu akan dapat 12. 12 darab 9 kamu boleh guna kaedah pelangi.
Ini akan dapat 9. Ini akan dapat 18. Jadi bila kamu tambah, kamu akan dapat 108. Okey, 108 apa? 108 liter. Okey, sekarang ni dia nak kepada ml. Jadi 108 liter darabkan dengan 1000. Okey, cara dia macam mana? Cara paling mudah ialah kita tambahkan 3 sifar di belakang 8 ini. Jadi dia akan jadi 108 tambah 3 sifar kemudian letak ml. Itu sahaja. Boleh? Okey, alhamdulillah. Jadi kita teruskan. Itu selesai tajuk untuk darab, topik darab isi padu. Sekarang kita pergi kepada bahagi. Okey, macam mana? Yang pertama sekali untuk bahagi, macam mana kita nak kenal soalan itu berkaitan dengan bahagi. Okey, kita tengok sini berapa isi padu. Okay. Bila ada perkataan bahagi, dia ada isi padu semangkuk ataupun setiap ataupun sebuah. Okey. Sehelai. Bila ada se itu merujuk kepada bahagi lah. Merujuk kepada bahagi ataupun nanti kita tengok soalan lain lah. Okey. Kalau kita tengok soalan ini, dia ada se. Okey, itu ada dalam bahagi. Jadi kita tengok gambar rajah ini, ada chef ini dia beritahu dia menuangkan 2.5 liter sup kambing sama banyak. Yang kedua ialah kita tengok sini sama banyak. Bila ada perkataan sama banyak, ia adalah bahagi. Okey, bahagi berapa? Bahagi dengan 4. Okey, 4 mangkuk. Jadi kita buat bahagi macam ni. Okey, bahagi ini dengan yang saya kata sebelum ini, bahagi cara konteks saya ada dua. Satu bahagi, ini adalah bahagi apartment ataupun flat ataupun kondo. Yang kedua adalah bahagi teres lah, bahagi teres. Okey, kamu boleh buat mana-mana lah yang kamu suka nak buat. Okey. Jadi kamu selesaikan. Ini tak ada masalah sebab dia nak dalam liter. Jadi bahagi macam biasa, gerakkan titik macam biasalah. Okey, kamu akan dapat nilai dia berapa. Okey, yang kedua dia bagi liter dan dia bagi mililiter. Okey, konsep dia sama macam darab tadi. Iaitu yang pertama sekali ialah kalau ikut cara yang pertama dalam buku teks ini, dia selesaikan dahulu. Okey, dia selesaikan dahulu kemudian baru dia tukar. Okey, kemudian baru dia tukar. Jadi dapat jawapan. Yang kedua adalah, cara yang kedua adalah dia tukar dahulu. Kemudian sini baru dia selesai. Jadi kamu boleh guna mana-mana ya yang sesuai dengan kamu. Kamu boleh guna mana, tak ada masalah. Okey, kamu nak selesai dulu ke? Kemudian tukar, ataupun kamu nak tukar dulu ke? Mana selesai? Saya bergantung kepada soalan lah. Saya nak kata saya guna cara dua ke? Tak juga. Kerana cara satu bergantung kepada soalan dan situasi. Sebab tu dalam buku teks dia perkenalkan dua cara ni lah. Okay, jadi kamu boleh buat mana-mana dulu, tak ada masalah. Okay, tapi nak lebih selamat adalah kita kena tukar dulu. Cara selamat lah, kita tukar dulu. Supaya bila dalam ujian ataupun dalam ujian dia mengambil masa. Kalau kadang-kadang dia ada masa, bila masa kadang kita nak kejar masa, kita terlepas. Ada beberapa perkara-perkara itu namanya cuai lah, kecuaian berlaku. Jadi kalau kita nak mengelakkan daripada kecuaian, kita nak selamat ialah kita tukar terlebih dahulu, kemudian baru kita selesaikan. Itu pandangan saya lah peribadi. Okey, pulang kepada kamu punya masing-masing. Okey, seterusnya kita tengok lagi situasi yang ketiga. Pecahan tak wajar. Okey, kemudian daripada pecahan tak wajar itu, dia tukarkan kepada perpuluhan dulu, kemudian baru dia bahagi. Okey, dia bahagi. Dia mungkin dia tak guna kaedah potong lah. Boleh juga kamu, kalau kamu nak guna kaedah potong pun boleh. Okey, tapi kaedah potong dia akan jadi macam ni 37/5 darabkan dengan 1/50. Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi sebab dia nak tukar darab kan. Jadi cara nak selamat adalah guna cara buku teks ni lah. Yang diberitahu buku teks ni, dia jadikan dia sebagai bahagi. Okey, dia jadikan dia sebagai perpuluhan. Macam mana jadikan perpuluhan? Ini, dia tukarkan ini kepada perpuluhan, iaitu 37 bahagikan dengan 5 bahagi 37. 37 bahagi 5. Jadi dia akan dapat 7/4. Dia akan wujudkan perpuluhan. Itu lebih selamat. Okey, kemudian kamu bahagi macam biasa 50. Okey, kamu akan dapat nilai dia berapa. Itu sahaja. Okey, untuk bahagi ni kalau nak senang, kalau kita nak senang, inilah cara dia. Okey, kalau dia banyakkan dia guna bahagi
bahagi apartment, kondo ataupun bahagi flat. Kenapa? Dia bergantung. Kenapa saya kata ada bahagi kondo, bahagi flat, ada bahagi teres? Dia bergantung kepada kertas tu. Okey. Kalau kertas ruang tu dia melintang, okey, dia melebar macam tu, sesuainya guna bahagi teres. Okey, kalau ruang dia memanjang ke bawah, sesuai untuk bahagi flat ataupun apartment. Okey. Pulang. Okey, yang seterusnya dia bagi ni, dia bagi liter, dia nak dalam ml. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, sama juga ada dua kaedah. Iaitu kamu tukar unit dulu. Okey, tukar unit dulu, kemudian baru kamu bahagi. Okey, tukar unit kemudian kamu bahagi. Boleh? Ataupun yang kamu selesaikan dahulu, kemudian baru kamu bahagi pun boleh. Mana-mana yang sesuai untuk kamu. Okey. Kalau macam ni, dia tukar unit dulu, okey, kemudian baru dia bahagi. Okey, tukar unit dulu, kemudian baru bahagi. Itu cara lebih selamatlah, lebih selamat. Okey. Seterusnya, kita tengok yang kelima adalah 48 bahagi 1000. 48 liter bahagi 1000. Ini sama bila melibatkan 100, 1000 dan 10, 100 dan 1000. Okey. Kamu cuma gerakkan titik. Okey, tapi tak ada titik macam mana? Kamu wujudkan titik di belakang dia. Okey. Kemudian kamu gerakkan berapa kali? 3 kali bergantung kepada bilangan sifar dia. Bergerak ke mana? Bergerak ke kiri. 1, 2, 3. Okey, kalau ke kanan itu darab. Okey, bergerak ke kiri. Okey, ataupun kamu boleh guna kaedah bahagi macam ni lah. Okey, bahagi potong macam ni. Sama juga, jawapan dia sama macam ni. Cuma saya beritahu cara yang ringkas. Bila kita gerakkan titik. Kalau tak ada titik, kita wujudkan titik di belakang dia. Okay, kalau macam ni dia senang sebab dia dah ada titik. Okey, dia senang, dia dah ada titik. Jadi tak ada masalah. Okey, kamu boleh gerakkan. Contoh bagi 100 kan, kamu bagi 1, 2. Jadi kamu ada titik sini, dia akan dapat sifar perpuluhan sifar 2, 5. Kemudian kamu darabkan dengan 1000, sama juga gerak titik, dia akan dapat nilai dia adalah 25. Sama juga cara dia. Okey, kita sekarang ni kita pergi kepada okey, jadi kita pergi kepada soalan. Okey, kita pergi kepada contoh. Yang pertama dia bagi dua, yang pertama dia bagi dalam bentuk perpuluhan, yang kedua dia bagi dalam bentuk nombor bercampur. Kita tengok perpuluhan ni senang sebab dia bagi soalan dalam liter dan jawapan dia dalam liter. Okey, jadi kita buat cara bahagi potong 1/2 bahagi dengan 4. Okey, sekarang ni bila nak selesai ni saya kena kita kena tutup dulu. Kita kena tutup dulu yang titik ni. Jadi kita anggap 12 lah. Jadi bila 12, sini 1, sini akan dapat 3. Okey, bila 3, kita buka balik titik ni, kita letak titik di atas. Bila ini kita akan tambah sifar. Jadi dah akan dapat jawapan dia. Sifar perpuluhan 3 liter. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua ini ialah kita nak bahagikan dia. Jadi macam mana cara nak bahagikan dia? Kita senang, ini kita kalau ingat dia punya nota dia akan dapat sifar perpuluhan 25. Jadi bila kamu tambahkan dia akan jadi macam ni lah. 25.25 bahagi 50. Okay, itu soalan dia. Okay, sekarang kita nak selesaikan dia lah. Kita buat sepadan sebab ruangan saya kecil lah. Jadi kita buat bahagi macam ni. Kamu boleh buat bahagi potong. Okay, saya guna lagi cara bahagi potong. 25.25 bahagikan dengan 50. Okey. Jadi macam mana cara saya nak buang sifar yang boleh senang? Saya buang sifar sini. Jadi titik ini saya akan gerak di sebelah sini. Okey, itu kaedah dia lah. Okey. Jadi okey, maaf tersilap sikit, dia tolak ke depan seperti ini. Okey, sebenarnya bukan titik ke belakang. Titik ni kita tolakkan dia ke depan. Okey, supaya senanglah kita dah buang sifar ni. Okey, jadi bila kamu darab ini, kamu juga sini akan dapat, sebenarnya sama dia, sebenarnya saya tak ubah pun tak apa. Okey, ini akan jadi 5. Kita abaikan sifar ni, dari titik ni dulu. Ini akan jadi 5. Okey, kemudian akan sifar. Okey, yang 2 ni dia akan dapat sifar turun 2. Okey, ini dia akan dapat 25. Okey, jadi titik dia letak mana? Titik dia letak di depan 5. Jadi potong dia satu lah. Jadi bila kita ambil jawapan dia adalah sifar perpuluhan 5 sifar 5 liter.
liter, baru liter, baru ml lagi. Jadi kena darabkan dengan 1,000. Okay, 1,000 gerakkan titik 3 kali, 1, 2, 3. Jadi dia akan dapat 505 ml. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah. Jadi kita teruskan kepada latihan matematik hari ini, buku PPD muka surat 82. Ini dia. Okey, jadi boleh siapkan. Selamat mencuba dan kita akan bincang sama-sama selepas ini. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.